Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua ibu bapa dan anak murid yang bersama-sama join untuk sesi taklimat pada pagi ini untuk mendengar tentang satu perkara berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan PSRA tahun 2021. Umum dimaklumkan bahawa saya rasa semua ibu bapa, para penjaga dah pun mengetahui tentang pemakluman daripada Syahibul Saadah Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor pada 11 Jun 2021 yang lalu berkaitan tentang pembatalan PSRA 2021 yang asalnya akan dijalankan pada 23 hingga 27 Ogos 2021. Okay. Dimaklumkan bahawa PSRA tersebut telah dibatalkan, dan kalau bacakan ayat, kalau kita perhatikan ayat yang seterusnya, PSRA dibatalkan dan ia digantikan dengan satu bentuk kaedah pentaksiran yang lain. Okay, itu ayat yang seterusnya. Makanya kita jangan membaca hanya perkataan batal PSRA saja, tetapi ayat seterusnya amat penting, iaitu diganti dengan satu kaedah pentaksiran ataupun satu kaedah penilaian yang lain. Yang ini kita akan terangkan, kita akan cuba untuk jelaskan kepada ibu bapa dan juga anak murid supaya kita semua dapat faham dan dapat mengikuti pembelajaran sehingga akhir tahun 2021. Untuk sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, siapa lagi yang masih belum join dalam kita punya conversation, dalam kita punya perbincangan ini, boleh wawarkan supaya kita dah mula pun perbincangan kita pada hari ini. Baik, insyaAllah selepas sesi taklimat ini nanti kita akan berbincang. Mungkin ada pertanyaan daripada ibu bapa, daripada anak murid tentang bagaimana nak pelaksanaan PSRA 2021. InsyaAllah selepas taklimat nanti, dan saya akan tunjukkan slide-slide yang berkaitan lah supaya kita mudah faham tentang pelaksanaan PSRA 2021. Okey. Saya akan mulakan dengan taklimat saya dengan surat arahan daripada Jabatan Agama Islam Selangor, seperti mana yang anda semua dah masuk tadi, dah nampak slide tersebut. Okay. Walaupun nak dikatakan bahawa hari Jumaat yang lepas Syahibul Saadah Pengarah dah bagi tahu bahawa pelaksanaan PSRA itu telah dibatalkan, tapi saya suka nak mengulangi bahawa PSRA tersebut adalah digantikan dengan satu kaedah penilaian ataupun pentaksiran yang lain. Sebenarnya di pihak sekolah telah pun menerima surat arahan daripada pihak Jabatan Agama Islam Selangor berkaitan tentang pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah pada bulan Mac yang lalu. Okay. Kalau maklum bahawa pentaksiran berasas sekolah ataupun PBS, ataupun kita familiar, kita bagi tahu, kita dimaklumkan kalau murid darjah 1, darjah 2, darjah 3 dipanggil PBD, dipanggil PBD, tapi yang ini samalah PBD, tapi untuk PBD pada murid tahap 2, darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Tapi tahun 2021 ia dikhususkan untuk murid tahun 6 dahulu, PBS ataupun PBD. Jadi kita dah dapat maklumat ini pada bulan Mac tahun 2021 tahun ni, di mana JAIS mengarahkan bahawa sekolah-sekolah di bawah Jabatan Agama Islam Selangor, terutamanya SRA, KAFAI dan semualah di negeri Selangor, supaya melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah ataupun pentaksiran berasaskan belajar PBS ataupun PBD untuk murid tahap 2, darjah 4, 5, 6. Dan akhirnya ia diguna pakai untuk murid tahun 6 tahun ini, meliputi ujian prestasi pertama, peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun. Yang keempat, program tarbiyah amal, iaitu program Khalifah Muda
okey, dalam buku tarbiyah amal. Dan yang kelima, pemantapan amali fardu ain ataupun PAFA. Okay, 5 aspek ini diambil kira. Bermula tahun 2021 ni ia dinilai oleh darjah 6 dulu. Tapi dia dah mula untuk dinilai pada murid darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Dia akan diguna pakai selepas ini. Jadi untuk anak tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya yang berada di darjah 4, darjah 5 tahun ini, saya harap dapat bersiap sedia untuk aktiviti pentaksiran berasaskan sekolah, PBD, PBS. Sama macam anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik kamu yang darjah 6 di darjah 1, 2 dan 3. Ia dinilai melalui kelas-kelas sama ada datang bersemuka di dalam kelas ataupun melalui aktiviti-aktiviti penglibatan di dalam sepanjang PDPR. Okay, berlangsung. Okay. Saya ingat jelas yang ini. Baik, bagaimana pelaksanaan PSRA tahun 2021? Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, anak-anak murid yang dikasihi sekalian, PSRA 2001 dinilai melalui 5 sijil. Okey, ada 5 aspek. Dengan erti kata lain, anak tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid tahun 6 akan apabila berada di hujung tahun 2021 akan dapat 5 sijil. Dan kelima-lima ini sedang dinilai dan berjalan penilaiannya. Okey, pertama sijil pencapaian akademik. Okey, yang ini saya harap dapat difahami, dijelaskan ataupun didengari dengan penting. Sijil pencapaian akademik. Yang kedua, sijil PAFA, pemantapan amali fardu ain. Yang ketiga, sijil sasiah, IHAB, iaitu daripada buku tarbiyah amal. Yang keempat, sijil co-curriculum, penglibatan anak tuan-tuan dan puan-puan, penglibatan anak-anak murid tahun 6 dalam aktiviti kamil ataupun sepanjang program co-curriculum di sekolah. Dan yang terakhir sekali, sijil keseluruhan PSRA. Okey. Nanti kita bagi satu persatu. Macam mana yang dikatakan sebagai sijil pencapaian akademik, PAFA, sasiah, IHAB, sijil co-curriculum dan sijil keseluruhan PSRA. Tuan-tuan dan puan-puan, anak murid sekalian, kelima-lima sijil inilah akan diguna pakai, akan diterima apabila anak tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid akan akan diguna pakai ketika hendak melanjutkan ataupun permohonan, ketika hendak memohon kemasukan ke tingkatan 1. Terutamanya sekolah-sekolah agama menengah, MITS, Alam Impian, SAM Bestari, SAM Jeram, SAM Isyamuddin dan semua sebagainya. Jadi mereka memerlukan kelima-lima sijil ini. Jadi kelima-lima sijil ini akan dinilai melalui sekolah masing-masing. Okey. Kita akan bagi satu persatu. Apa dia pencapaian akademik, PAFA, sasiah, co-curriculum dan keseluruhan PSRA. Okey, sijil pencapaian akademik. Tuan-tuan dan puan-puan, anak murid ustaz sekalian, sijil pencapaian akademik ini dia dinilai melalui tiga waktu ujian dan 3 ujian dan peperiksaan. Okey, 3 waktu ujian dan peperiksaan. Pertama, dinilai melalui ujian prestasi pertama. Kita untuk SRA Sungai Sedang, kita telah pun melaksanakan ujian prestasi pertama pada 16 hingga 25 Mac 2021. Alhamdulillah, dilaporkan bahawa kesemua anak murid tahun 6 telah pun mengambil ujian prestasi pertama, telah pun diberikan markah dan telah pun dicatat rekod markahnya. Yang kedua, peperiksaan pertengahan tahun. Okey, peperiksaan pertengahan tahun ini kita telah pun laksanakan pada 3 hingga 7 Mei 2021 yang lalu. Okey, tetapi masih ada lagi anak murid tahun 6 yang belum lagi mengikutinya atas sebab-sebab tertentu yang kita maklum. Ada yang tengah dalam kuarantin, ada yang kontak rapat, ada yang positif, ada yang ahli keluarganya positif dan ada yang dan ada yang tak sihat. Okay? Tapi itu semua telah pun dia maklumkanlah kepada guru kelas masing-masing.
Jadi di samping pada itu, ada di waktu-waktu hujung tu ada juga subjek yang kita tak dapat nak laksanakan sebab kita telah pun diarahkan tutup sekolahnya. Jadi sekolah telah berbincang dan telah memutuskan bahawa peperiksaan pertengahan tahun bagi murid yang tak hadir pada 3 hingga 7 Mei atas sebab-sebab tersebut, dan juga ada subjek yang tak dapat dilaksanakan. Okey, contohnya subjek Tauhid Fiqah tak dapat dilaksanakan, dan juga subjek Tajwid. Dua subjek itu tak dapat dilaksanakan pada 6 dan 7 Mei hari itu. Kita laksanakan pada 16 dan 18 Jun 2021. 16 dan 18 Jun 2021. Saya harap ibu bapa, anak murid dapat salin, dapat take note tarikh-tarikh tersebut, sebab peperiksaan pertengahan tahun ini kalau tak hadir, kalau tak ambil, kalau tak jawab peperiksaannya, maka markahnya kosong dan dia akan menjejaskan kepada sijil PSRA anak tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid pada 2021 nanti. Okey, ingat tarikh ini 3 hingga 7 Mei dah lepas. So make sure pastikan 16 hingga 18 Jun nanti 2021, iaitu pada hari Rabu hingga hari Jumaat, anak-anak murid yang belum lagi ambil dan semua murid tahun 6 yang nak mengambil subjek Tauhid, Fiqah dan Tajwid, kena ambil pada 16 hari bulan nanti. Okay. Sekolah dah putuskan bahawa 16 hari bulan itu tarikh pengambilan kertas soalan, tarikh pengambilan kertas soalan, dan 18 hari bulan tu tarikh akhir penghantaran, tarikh penghantaran skema jawapan, skrip jawapan. Maksudnya anak tuan-tuan dan puan-puan kena ambil kertas soalan pada 16 hari bulan di sekolah, okey. Kemudian jawab, kemudian hantar semula pada 18 Jun hari Jumaat 2021. Okey, masanya 2.30, bermula 2.30 sehingga 4.30 petang. Ambil 16 2.30 petang, pulang 18 Jun bermula jam 2.30 petang. Okey, hantar di sekolah. Tuan-tuan tak perlu hantar kepada guru kelas, hantar di sekolah. Kita sediakan satu kotak penghantaran dan hantar, masukkan saja jawapan tu ke dalam kotak yang kita sediakan. Okey. Semua murid, Ustaz ulangi, semua murid kena ambil kertas soalan pada 16 hari bulan untuk subjek Tauhid, Fiqah dan Tajwid, termasuk sekali murid yang belum hadir, yang tak pernah hadir pada 3 Mei. Tadi yang anak murid yang belum lagi hadir pada peperiksaan pertengahan tahun, walaupun satu kertas, hadir pada 16 hari bulan untuk ambil kertas soalannya. Jadi kena maklumkan pada guru kelas masing-masing siapa yang tak pernah ambil lagi peperiksaan pertengahan tahun. Sangat penting sebab markah peperiksaan akhir tahun, markah peperiksaan pertengahan tahun ini akan dicatat dan direkodkan sebagai markah keseluruhan dalam PSRA 2021. Okey. Dan yang ketiga sekali adalah peperiksaan akhir tahun. Ini tarikh awal perancangannya peperiksaan akhir tahun pada 12 hingga 16 Julai 2021. Okey. Ini sekolah dah rancang untuk peperiksaan akhir tahun pada 12 hingga 16 Julai. Tapi disebabkan PKP dan juga tarikh kementerian yang mengatakan bahawa PDPR dilaksanakan sehingga cuti pada Julai, mungkin ia akan dianjakkan satu tarikh yang akan datang. Kita akan beritahu dari semasa ke semasa sebab minggu depan baru kita nak bincang tarikh lain. Ini tarikh 12 hingga 16 Julai adalah tarikh asal yang sebelum kementerian keluarkan taklimat berkaitan dengan PDPR hari itu. Jadi selepas ni kita akan bincang dan kita akan tentukan tarikh peperiksaan akhir tahun yang sama cara dia kepada anak murid supaya anak-anak murid dapat hadir, dapat jawab semua kertas soalan. Sekiranya pada selepas cuti Julai nanti sekolah dibuka, kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, penjaga dan juga anak murid tarikh yang lain tentang peperiksaan akhir tahun. Okay, kalau sekolah dibuka tu kisah dia dah lain lah, dah lebih mudah lah kita buat urusan. Okay. Dan risau,
tarikh ini adalah tarikh yang akan berubah untuk pelaksanaan akhir tahun. Ini adalah tarikh asalnya 12 hingga 16 Julai. Kita akan maklumkan melalui guru kelas dan juga di sekolah. Okey. Baik, itu sijil pencapaian akademik. Seterusnya adalah sijil PAFA, Pemantapan Amali Fardu Ain. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid ustaz sekalian, kalau perasan cuba tengok, ini sijil PAFA. Sijil PAFA ni dikeluarkan melalui penilaian daripada buku PAFA. Buku PAFA kita berwarna biru seperti dalam slide tu. Okay. Kalau tak ada, minta bantuan tuan-tuan dan puan-puan untuk cek balik kepada anak tuan-tuan dan puan-puan buku PAFA. Adakah ada dalam beg anak masing-masing, adakah masih dalam simpanan. Ini PAFA pada tahun 2021 ini ia dinilai bermula daripada tahun 1 hingga tahun 6. Saya yakin kalau darjah 6 dia pasti ada buku PAFA. Kat situ dah ada tulis tahap 2 nombor 2 kat situ maksudnya adalah tahap 2. Cuba semak semula. Kalau boleh tanya pada anak murid, pada anak tuan-tuan dan puan-puan, masih ada tak lagi buku PAFA tahap 1? Buku PAFA tahap 1. Kalau ada, so minta simpan elok-elok. Kita memang sedang mengumpulkan, pada waktu ini kita sedang mengumpulkan markah-markah PAFA tahap 1 dan tahap 2. Okay? Tapi tahap 2 ni belum habis lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, tahap 2 ni belum habis lagi, masih lagi berjalan, dan saya harap anak tuan-tuan dan puan-puan minta bantuan untuk habiskan ataupun lihat buku PAFA ni, sebab guru kelas akan menilai PAFA ni, amalan fardu ain ni, yang apa yang ada dalam buku fardu ain dan buku PAFA ni warna biru melalui kelas PDPR anak tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada dalam Google Meet, sama ada dalam latihan-latihan tugasan yang akan diberikan. Okey. Seterusnya adalah sijil sahsiah. Sijil sahsiah ni dipanggil IHAB, sijil peribadi, sijil ataupun dipanggil sijil sahsiah IHAB lah. Kita kalau sekolah agama dipanggil sijil sahsiah, dipanggil sijil IHAB, yang dinilai daripada buku tarbiyah amal. Buku tarbiyah amal. Tuan-tuan dan puan-puan tengok buku tarbiyah amal yang berwarna putih, yang ada tulis tu, yang ada logo JAIS berwarna putih, ada latar belakang bangunan JAIS berkembar tu. Itu adalah buku tarbiyah amal. Buku ini dinilai setiap tahun berbeza buku dia. Maksud saya darjah 5 yang tahun lepas dah dapat, tapi berbezalah. Yang ini dinilai buku tarbiyah amal pada tahun semasa, pada tahun ini, tahun anak tuan-tuan dan puan-puan. Sijil sahsiah ni akan dikeluarkan berdasarkan kepada pangkat pencapaian anak tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan dapat dinilai melalui sepanjang tahun, dan bila dicampurkan tu markahnya melebihi 100. Markah melebihi 100, maka dia akan dapat pangkat yang kita namakan sebagai Al-Fatih Junior. Al-Fatih Junior. Okey. Maksudnya dia dapat band 6. Tinggi, paling tinggi. Anak-anak murid kita yang lepas pernah sampai, dan ramai juga yang dapat title Al-Fatih Junior ni. Okey. Peringkat yang nombor 2 adalah Mumtaz, bawah sikit daripada Al-Fatih Junior. Dia punya markah keseluruhan antara 90 ke 100. Dia akan dapat band 5. Pangkat dia adalah Mumtaz. Ini berbeza dengan markah PSRA. Markah PSRA yang kita selama ni kita panggil Mumtaz, Jahid, Jidan tu bukan. Ni berbeza. Dia ada up lagi dekat atas. Selepas Mumtaz tu dipanggil Al-Fatih Junior. Yang ini, yang band yang kelima ataupun pangkat yang kedua bawah sikit dipanggil Mumtaz. Markah 90 hingga ke 100. Bawah Mumtaz, Jahid, Jidan. Markah keseluruhannya 75 ke 89%. Bawah Jahid Jidan adalah Jahid. Markah dia adalah 65 ke 74. Sama dengan band 3. Kemudian bawah Jahid adalah Makbul. 40 ke 64. Dan bawah Makbul adalah Musa'adah. Daripada markah 1 hingga 39. Iaitu dia dapat band 1. Tapi untuk SRA Sungai Sedang, jarang, saya ingat sangat jarang
anak murid kita dapat musaadah. Dia biasanya antara Al-Fatih Junior, Mumtaz dan sedikit sangat Jahid Jidan. Sedikit sangat Jahid Jidan dan Jahid. Okay, jadi ramai anak murid Sungai Sedang dapat Al-Fatih Junior, Mumtaz dan sedikit sangat untuk Jahid Jidan. Okay, ini sijil yang seterusnya. Sijil Sahsiah Ihab daripada buku Tarbiyah Amal. Dan ini saya yakin ada disimpan oleh anak-anak murid, anak tuan-tuan dan puan-puan, anak murid tahun 6. Kalau tak ada, maksudnya kena cari semula dan kena dapatkan. Sebab ini apa yang dicatat itu, itulah yang akan dinilai. Okay? Baik, seterusnya adalah sijil co-curriculum. Sijil co-curriculum ni adalah kalau di sekolah agama, khususnya di Sungai Sedang, kita dah mulakan dengan Kamil. Alhamdulillah pada bulan 3 yang dulu kita telah pun melaksanakan Kamil. Kamil di peringkat sekolah, dan saya juga difahamkan oleh guru co-curriculum dan guru tahun 6 kesemua murid tahun 6 kita telah pun melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum iaitu Kamil. Tapi kalau nak ikutkan ada benda ranking dia, poin dia kalau melibatkan semua tu dapatlah poin 1 untuk co-curriculum. Okay, di peringkat sekolah. Tapi nanti akan ada Kamil di peringkat daerah dan di peringkat negeri. InsyaAllah kita doakan supaya Kamil tersebut berjalan, dan kalau anak-anak kita, anak-anak murid SIA Sungai Sedang dapat mewakili sekolah ke peringkat Kamil di peringkat daerah, maka poin dia dah up sikit daripada 1 poin kepada poin yang kedua. Itu kalau wakil sekolah ke peringkat daerah. Kalau menang balik, kalau menang lagi daripada peringkat daerah, Kamil daerah, untuk wakil daerah ke peringkat negeri, dia daripada 2 kepada 3 pula. Dia up pula. Okay. Dia kalau peringkat negeri Johan, dia dah up lagi. So harap-harap anak-anak murid, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tu dapat libatkan diri, terutamanya Kamil lah. Kamil. Asalnya Kamil ni nak buat pada bulan 6 tapi tak jadi sebab PKP. Belum ada lagi kata putus hitam putih daripada pihak JAIS bila tarikh Kamil yang akan dilaksanakan. Apapun kita akan maklumkan dari semasa ke semasa bila, tapi pada pandangan saya dia tak akan dilakukan pada dalam bulan 6, 7 dan 8 ini. Takkan, sebab nak bagi ruang kepada anak tuan-tuan dan puan-puan selesaikan tentang perkara-perkara seperti sijil akademik, peperiksaan, PAFA dan sebagainya. Okey, sijil co-curriculum. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid ustaz yang dirahmati Allah sekalian, untuk sijil Sahsiah Ihab yang dalam buku Tarbiyah Amal dan juga untuk sijil co-curriculum, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya pastikan segala bentuk info dan maklumat itu dapat diambil cakna. Diambil cakna ni maksudnya peka terhadap sebarang maklumat, terutamanya apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Ya, sebab sijil Sahsiah Ihab ini dan juga sijil co-curriculum ini, selain daripada penglibatan anak tuan-tuan dan puan-puan dalam Kamil dan dalam buku Tarbiyah Amal, ia juga dinilai melalui kehadiran anak tuan-tuan dan puan-puan dalam PDPR, semua kelas PDPR, penglibatan anak tuan-tuan dan puan-puan dalam semua aktiviti sekolah dan juga pencapaian anak tuan-tuan dan puan-puan dalam semua aktiviti dan PDPR sekolah. Contoh, kita akan mulakan kelas PDPR esok secara official ya. Kita akan mulakan kelas PDPR esok, bergantung pada guru, sama ada guru nak berikan latihan melalui WhatsApp, Telegram ataupun dalam Google Meet ataupun dalam Google Form dan sebagainya. Saya merayu, saya mohon sangat kepada anak tuan-tuan puan-puan, khususnya anak-anak murid tahun 6, supaya dapatkan maklumat ini dengan tepat dan cepat dan respon terhadap semua tugasan, latihan dan soalan yang guru berikan, yang ustaz dan ustazah berikan. Sebab kehadiran, penglibatan dan pencapaiannya akan direkodkan semuanya dalam sijil Sahsiah dan juga sijil co-curriculum. Ada aspek-aspek dan ada
tempat-tempat yang sesuai untuk dinilai. Uh, dan semua aktiviti co-curriculum bukan sahaja Kamil, tetapi aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah melalui Maya. Macam contoh yang lepas aktiviti Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj yang kita buat secara live melalui YouTube live. Ramai yang masuk, Alhamdulillah, yang itu kita akan nilai. Siapa yang respon, siapa yang masuk, kita akan nilai. Okay. Apa lagi aktiviti yang buat secara maya? Hari Guru hari tu, video Hari Guru yang terlibat, yang hantar video, yang respon, itu juga kita akan nilai. Kita akan nak tanya. Okay. Dalam aktiviti, semua aktiviti yang melibatkan sekolah, saya mohon untuk tahun 6 melibatkan diri, sebab ini akan menambah kepada poin penilaian anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay, untuk sijil IHAB dan sijil co-curriculum. Okay, so 3 benda ni saya mohon untuk ambil perhatian, untuk take note, untuk ambil serius. Pertamanya, sebarang info dan maklumat yang guru kelas nyatakan, mohon untuk diambil maklum, dan kemudian respon terhadap semua tugasan dan latihan dan soalan-soalan yang guru nyatakan. Kemudian libatkan diri dalam semua PDPR dan co-curriculum. Anak-anak murid mana yang masih belum lagi, yang tak pernah muncul dalam PDPR dan tak pernah muncul dalam Google Meet, yang tak pernah terlibat dalam online dan juga offline, minta tolong bagi tahu kawan-kawan. Ya, sebab kalau tak libat, markah jadi kurang dan boleh jadi tak ada markah. Ni kalau boleh tak ada markah langsung, dia akan jadi, kalau tak terlibat langsung tak ada markah, dan kalau kurang terlibat dia akan jadi markah yang sangat-sangat sedikit. So kita nak bantu anak tuan-tuan dan puan-puan, anak murid untuk dapatkan markah yang terbaik, supaya semua kalau boleh dapat sambung ke tingkatan 1, paling tidak pun ke SAM Jeram. Tahun lepas, tuan-tuan dan puan-puan, anak murid kita ramai yang dapat interview ke MITS Alam Impian. Okay, MITS Alam Impian, SAM Bestari pun ada yang dapat. Kemudian ramai juga yang dapat SAM Jeram. Jadi semuanya bergantung kepada penglibatan anak tuan-tuan dan puan-puan murid tahun 6 dalam sebarang aktiviti di sekolah, terutamanya kelas PDPR dan aktiviti di sekolah. Kemudian yang kelima, yang seterusnya adalah ujian tilawah dan hafazan. Okey, ujian tilawah dan hafazan dah pun dinyatakan supaya semua murid tahun 6 wajib diambil, wajib ambil ujian tilawah dan hafazan. Tarikhnya bermula 21 hingga 25 Jun 2021. Okey, masanya 2:30 petang, bermula 2:30 petang. Okey, kaedahnya yang ini kaedahnya tidak terhad. Saya cuma letakkan kat sini antaranya Google Meet ataupun video call, tetapi ia bergantung kepada guru kelas masing-masing. Okey, darjah 6 ada 2 orang guru kelas saja, Ustazah Farazila dan juga Ustazah Halimatun. Ustazah Halimatun Nizam untuk 6 Abu Bakar, Ustazah Farazila untuk 6 Umar. Okey, jadi dia bergantung pada guru kelas tersebut, terpulang pada Ustazah Farazila dan juga Ustazah Halimatun sama ada nak gunakan Google Meet ataupun video call. Kalau video call ni, dia akan call melalui WhatsApp call kepada anak tuan-tuan dan puan-puan ataupun pada tuan-tuan dan puan-puan melalui tarikh tersebut, masanya 2:30. Dia akan call, dia akan minta anak tuan-tuan dan puan-puan itu jawab ataupun membaca ayat yang kita telah berikan, kemudian baca surah-surah hafazan yang kita telah berikan. Okey, kalau tak maklum, rujuk balik pada dalam guru kelas masing-masing melalui guru kelas, okey, melalui guru kelas. Dan kalau ada masalah tentang masa dan juga tarikh itu, bincang dengan guru kelas. Guru kelas akan tentukan masa yang sesuai. Ini saya harap kita ada, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid sekalian, kita ada 85 orang calon PSRA tahun ni, dan saya harap 85 orang ni jangan ada seorang pun yang terlepas ataupun tak ambil ujian tilawah hafazan. Ini kalau tak ambil, dia akan menjejaskan sijil PSRA tahun 2021. Kalau tak ambil, dia sangat-sangat menjejaskan. Kalau tak ambil, dia akan tulis gagal ujian tilawah dan hafazan.
Kalau gagal ujian tilawah dan hafazan, langsung tak boleh masuk ke tingkatan 1 sekolah-sekolah agama. MITS lagi lah. Jadi yang ini kena jawab, kena hadir, kena join, kena wajib diambil. Dan kalau ada cita-cita nak masuk ke MITS, nak masuk ke SNM Bestari, ujian tilawah dan hafazan kena baca dengan lancar dan kena hafaz dengan lancar. Boleh dikatakan ujian tilawah hafazan ni sampai mumtaz lah. Sampai mumtaz tilawah hafazan. Tarikhnya tolong take note 21 hingga 25, masa bermula jam 2.30 petang, sama ada menggunakan Google Meet guru tersebut ataupun video call. Dan jadual penggiliran, dia ada penggilirannya, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada penggilirannya. So rujuk kepada guru kelas masing-masing. 21 tu hari Isnin, berapa ramai, siapa yang terlibat, 22, 23, 24 dan 25. Dan kalau ada masalah pada tarikh-tarikh tersebut, contoh anak tuan-tuan dan puan-puan tak dapat nak buat ujian tilawah hafazan pada tarikh tersebut, berada di kuarantin, di pusat kuarantin ataupun demam, ataupun tak boleh baca sebab uzur, terutama yang perempuan, bincang dengan guru kelas akan tentukan masa dan juga tarikh yang tersebut. Kalau ada masalah peranti juga, katakan 2.30 itu tak dapat Ustazah sebab saya bekerja, telefon dekat saya, bincang semula dengan guru kelas supaya guru kelas boleh set up balik waktu bila anak tuan-tuan dan perempuan boleh dinilai untuk ujian tilawah dan hafazan. Baik, itu ujian tilawah dan hafazan. Baik. Yang keseluruhannya adalah sijil keseluruhan PSRA. Yang inilah yang akan menentukan keseluruhan anak tuan-tuan dan puan-puan. Sijil keseluruhan PSRA, tuan-tuan dan puan-puan, diambil kira sama ada, ni keputusan akhirnya sama ada anak tuan-tuan dan puan-puan tu dapat pangkat mumtaz ke, jahid zidan ke, jahid ke dan sebagainya, bergantung kepada keputusan 5 item ini. 5 item ini. Pertama, ujian prestasi pertama. Kita dah pun laksanakan ujian prestasi pertama pada 16 hingga 25 Mac. Alhamdulillah dah selesai. Semua murid dah ikut. Kemudian peperiksaan pertengahan tahun, macam tadi saya katakan, dia sama macam sijil akademik tadi. Peperiksaan pertengahan tahun 3 hingga 7 Mei dan 16 hingga 18 Jun nanti. Yang ini kena pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan kena ambil soalan, kena jawab soalan dan kena hantar pada tarikh 18 Jun. Dan peperiksaan akhir tahun yang tarikh asalnya 12 hingga 16 Julai. Nanti kita akan maklumkan kalau ia ada perubahan. Saya rasa memang ada perubahan pada tarikh peperiksaan akhir tahun. Kemudian item yang keempat, ujian tilawah dan hafazan 21 hingga 25 Jun. Yang ini minta tolong anak tuan-tuan dan puan-puan rujuk balik pada guru kelas apa surah yang akan dibaca, apa surah yang akan dihafaz dan macam mana giliran dia bila anak tuan-tuan dan puan-puan dikenakan giliran pada waktu-waktu tersebut. Kalau ada masalah, ada masalah tentang ujian tilawah hafazan ni, refer balik, rujuk balik dan bincang semula pada guru kelas untuk tentukan tarikh. Jangan sampai tak hadir, tak ambil ujian tilawah dan hafazan. Dan item yang kelima untuk keseluruhan PSRE adalah penilaian PAFA tadi. PAFA ni yang tadilah, yang buku biru tadi, yang dinilai daripada darjah 1 hingga darjah 6. Saya yakin buku darjah 6 tu, tahap 2 tu ada di tangan anak tuan-tuan dan puan-puan sekarang, dan minta tolong selesaikan, bincang bersama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Dan juga kalau ada, saya minta ambil masa sikit tuan-tuan dan puan-puan, tolong bantu guru-guru kelas, terutama Ustazah Farazila dan Ustazah Halimatun untuk kalau masih simpan lagi buku PAFA tahap 1 yang ada nombor 1 tu, tolong bagi tahu pada guru kelas untuk kita tallykan. Dan 5 item ini, ujian prestasi pertama, peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun, ujian tilawah dan PAFA, dinilai keseluruhannya untuk dikeluarkan keputusan PSRA tahun 2021. Ini so secara secara
Kesimpulannya, so PSRA 2021 ini ia dinilai daripada 5 sijil tersebut. Okey, akan ada 5 sijil. Pertama, sijil pencapaian akademik daripada ujian prestasi pertama, periksa pertengahan tahun, periksa akhir tahun. Kemudian sijil PAFA, buku biru, ada 2 buku, tahap 1 dan tahap 2. Sijil Sasiah IHAB daripada buku Tarbiyah Amal, yang warna putih yang ada latar belakang bangunan JAIS. Sijil kokurikulum penglibatan anak tuan-tuan dan puan-puan dalam Kamil dan juga sebarang aktiviti yang melibatkan sekolah, aktiviti program sekolah. Dan yang kelima, sijil keseluruhan PSRA yang mengambil kira ujian prestasi pertama, periksa pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun, ujian tilawah dan hafazan dan juga penilaian PAFA. Jadi di akhir tahun nanti 2021, anak tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid tahun 6 akan dapat 5 sijil dan 5 sijil inilah yang akan diguna pakai untuk permohonan murid tahun 6 anak tuan-tuan dan puan-puan ke tingkatan 1 MITS, SAM Bestari dan juga ke SAM di bawah Jabatan Kawasan Selangor, khususnya kalau di Sungai Serdang ni SAM Jeram lah biasanya. Okey, itulah berkaitan tentang taklimat yang saya nak sampaikan kepada semua ibu bapa dan anak-anak murid tahun 6 SRA Sungai Sedang. Okey, kalau saya buka, kalau ada yang tak berapa jelas tentang taklimat di sepanjang taklimat saya tadi, kalau ada pertanyaan, kalau tak clear silakan boleh tekan mic lah dan nak bertanya, silakan. Okey, pertanyaan daripada Puan Suhana ada dalam mesej ni. Dia type soalan yang diambil 16 hari bulan jawab open ke close book? Biasanya soalan peperiksaan lah Puan Suhana. Kalau peperiksaan tu saya harap dia maklumkan bahawa biasanya tak buka buku lah, tak buka buku. Jadi yang ini 16 hari bulan hingga 18 tu saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana cara dia supaya anak tuan-tuan dan puan-puan jujur jujur supaya menjawab soalan tu tak tengok buku. Tak tengok buku. Okey. Saya serahkan kepada semuanya bulat-bulat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya harapkan jujur supaya tak tengok buku lah. Okey. 16 hari bulan tu tarikh pengambilan dan waktu nak menjawabnya tu terpulang masanya tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin 16 ambil soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh pegang dulu soalan, mungkin ambil masa kepada anak tuan-tuan dan puan-puan untuk ulang kaji, kemudian bagi anak tuan-tuan dan puan-puan tu jawab pada hari 17 hari bulan. Mungkin boleh macam tu. Okey, saya bagi cara dia. Okey, ataupun tuan-tuan boleh ambil 16 hari bulan. Okey, 16 hari bulan tu memang ambil, tuan-tuan pegang dulu soalan tu, 18 hari bulan pagi baru boleh jawab untuk dua-dua subjek terpulang. Saya serahkan masa dan kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan untuk bagi masa anak tuan-tuan dan puan-puan menjawab. Yang pentingnya 18 hari bulan pada 2:30 petang, itu bermula 2:30 petang hingga 4:30 petang, tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar skrip jawapan. Ada 2 subjek, ada 2 paper, Tauhid Fiqah dan juga Tajwid. Juga kepada anak tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi pernah ambil soalan, sebarang soalan, yang belum pernah terlibat dengan peperiksaan pertengahan tahun, boleh datang ambil. Okey. Masa saya harap betul-betul saya harap tuan-tuan dan puan-puan tentukan masa anak tuan-tuan dan puan-puan menjawab, dan kalau boleh tolong bantu sekolah untuk jaga integriti, jujur. Kita tak nak, saya rasa sekolah pun tak minta untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil gambar anak tuan-tuan dan puan-puan sedang menjawab peperiksaan untuk bukti bahawa tak buka buku. Tak, saya rasa saya terpulang pada anak tuan-tuan dan puan-puan
untuk jagalah macam kalau anak tuan-tuan dan puan-puan tu sedang menjawab soalan, so tuan-tuan dan puan-puan jadi pengawas peperiksaan lah sekejap dalam tempoh ni. Okay, ambil masa kita tak tentukan, tapi yang penting 16 tu ambil soalan, 18 tu hantar. Okay. Baik, ada lagi soalan? Kalau tak clear, silakan. Kalau nak bercakap direct, boleh buka mic, tak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, sekolah Sungai Sedang buat tarikh-tarikh ni tapi sekolah-sekolah lain tak sama tarikh. Ya, sekolah-sekolah berbeza tarikh. Okay, kalau tanya dengan kawan-kawan, kalau mungkin paling hampir dengan kita Tok Muda kan. Kalau apa dengan Tok Muda mungkin berbeza tarikhnya, tak sama dengan Sungai Sedang. Pekan Kapal mungkin berbeza tarikhnya, tak sama dengan kita, dengan Sungai Sedang. So ini tarikh-tarikh yang khusus untuk Sungai Sedang sahaja. Okay. Sebab JAIS dah tentukan penilaian sebegini, tetapi tarikh pelaksanaannya bergantung kepada sekolah masing-masing. Okay, dari segi pelaksanaannya. Apapun nanti boleh rujuk kepada guru kelas, Ustazah Farazila untuk 6 Omar, Ustazah Halimatun untuk 6 Abu Bakar untuk bertanyaan dengan lebih jelas. Dan 16 hari bulan tu nanti saya harapkan untuk pengambilan tu boleh ambil, tapi harap saya pastikan SOP tetap dipatuhi. Pakai face mask dan juga yang sihat saja boleh ambil. Okay. Yang bergejala, yang ada kontak rapat, saya harap dia tak hadir, boleh wakil untuk ambil kertas soalan. Okay. Ada apa-apa pertanyaan? Tuan-tuan dan puan silakan. Ada anak murid tahun 6, kalau ada soalan, dah dapat ni ke? Dah dapat jadual kan untuk tilawah hafazan? Saya rasa guru kelas telah pun maklumkan tarikh tilawah hafazan. Kemudian dah pun berikan jadual tilawah hafazan dan dah pun berikan surah-surah yang perlu dibaca dan dihafaz melalui guru kelas masing-masing. Saya harap ini mohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk supaya anak tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakannya lah. Okay. Silakan, ada soalan? Kalau nak hantar kertas jawapan sebelum 18, kita bagi ruang sampai 18 hari bulan lah. 18 hari bulan. So ada masa, sebab kita masa kalau ikutkan periksa sebenar tu dia 2 jam je menjawabnya. Jadi kali ini kita bagi masa. Saya takut nanti sebab kenapa 18 saja, masa 18 saja, 2.5 sebab kita telah bincangkan tentang kemungkinan ada ibu bapa yang masih bekerja, berkongsi peranti bersama abang dan kakak, dan ada beberapa masalah, ada beberapa perkara yang mungkin berlaku. Jadi kami rasa 18 hari bulan, waktu 2.30 petang itu adalah waktu yang sangat ideal. Okay. Ambil masa tuan-tuan dan puan-puan untuk anak-anak murid untuk jawab soalan dan pastikan kalau boleh jangan tengok buku. Ulang kaji dulu soalan, ulang kaji dulu pelajaran yang dah bincangkan, sama ada dalam grup, dalam YouTube, channel YouTube sekolah dan sebagainya. Ulang kaji apa yang Ustaz dan Ustazah dah nyatakan, terutamanya dalam kelas-kelas tambahan pada waktu cuti, hari Sabtu yang lepas. Ulang kaji, ingat balik nota-nota dan insya-Allah boleh jawab. Saya rasa soalan-soalannya pun tak sesusah mana. Kita bantu untuk anak murid tahun 6 untuk dapatkan markah yang terbaik. Okey.
Masa penghantaran pun sama saya harap masa menghantar tu pun orang yang ikut SOP lah ambil melalui kotak dan hantar pun melalui kotak yang kita akan sediakan nanti. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak penglibatan anak-anak murid tahun 6 dan juga tuan-tuan dan puan-puan hadir bersama dengan saya untuk taklimat pada pagi ini. Saya mohon ampun dan maaf sekali lagi ambil masa tuan-tuan dan puan-puan untuk taklimat ini mengganggu waktu tuan-tuan dan puan-puan sedang cuti rehat dan sebagainya, waktu cuti, waktu yang busy bekerja dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf. Tapi ini saya kira waktu yang sangat penting dan sangat sesuai untuk saya berikan maklumat ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya akan sharekan link perbincangan kita, taklimat saya ini dalam grup tahun 6 nanti melalui guru kelas supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh berikan kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang tak dapat hadir pada pagi ini, tak dapat hadir pada pagi ini. Dan juga maklumat-maklumat tentang maklumat berkaitan tentang poin-poin dan juga slide saya juga saya akan kongsikan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kembali slide saya dan juga video ini. Okey. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak. Moga semua urusan dan perancangan kita dimurahkan dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita doa sama-sama bahawa sekolah kita terus mencapai kecemerlangan tahun lepas, tahun ni dan seterusnya. Saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan supaya bantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana kami cuba untuk membantu anak tuan-tuan dan puan-puan dapatkan keputusan dan juga pencapaian yang terbaik nanti. Saya mohon kerjasama sebabnya untuk ujian tilawah dan hafazan dan juga PAFA tu perlukan laporannya pada sehingga pertengahan Julai, sehingga sebelum cuti penggal nanti, sebelum cuti raya haji nanti. Jadi saya harap dapat bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dapat kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya anak tuan-tuan dan puan-puan ini dapat melibatkan diri, dapat menjalani ujian tilawah hafazan, dapat menghafaz, dapat membaca dengan baik dan juga penilaian PAFA itu dapat dilakukan dengan sebaik yang mungkin. Okey. InsyaAllah di pihak sekolah, sekolah akan bantu sedaya upaya untuk berikan markah yang terbaik. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan bantu sekolah untuk bantu anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Terima kasih banyak-banyak daripada saya, warga SRA Sungai Sedang. Kita doa sama-sama supaya sekolah kita terbaik. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.